Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sokongan anda yang berterusan. Untuk makluman semua, kita masih lagi dalam misi satu rumah, satu terlatih CPR dan kita mensasarkan 100,000 orang terlatih CPR setahun. Kami mohon kepada mereka yang menonton yang masih belum tekan like, untuk tekan butang subscribe dan turn on the notification button. Alright, untuk makluman semua, di Akademik Dr. Aizul Amal kita ada 3 prinsip asas. Prinsip asas yang pertama, pembelajaran sepanjang hayat. So we hope that with this podcast kita boleh buatlah pembelajaran sepanjang hayat itu dapat dilaksanakan. Yang kedua, kita punya prinsip fast, do it now. Kita tak nak tangguh-tangguh. Dan yang ketiga, prinsip asas kita adalah Kaizen, iaitu continuous improvement. Jadi sekiranya anda mendapat ada pandangan, ada pendapat atau cadangan bagaimana kita boleh improve our podcast, please komen di bawah supaya kita dapat perbaiki daripada masa ke semasa. So tanpa melengahkan masa, kali ini kita ada bawa seorang rakan yang merupakan doktor perubatan yang mempunyai klinik sendiri pada usia yang agak muda. Lalunya ada klinik, memang banyak doktor di klinik, tapi sebenarnya dah senior lah. Tapi daripada young age dia dah decided untuk buka klinik dia sendiri. Dan tema ataupun tagline dalam podcast kami adalah kami percaya setiap individu mempunyai kisah mereka sendiri. So what is your story? So saya bawakan, Assalamualaikum, selamat datang Dr. Faiza. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada semua. Assalamualaikum. Thank you for coming. Terima kasih kerana menjemput. Sebab kawan satu dijemput ni. Kalau tak kawan tak jemput ni. Dia bukan sebab kawan, yang pertama sebab your success story yang kita nak dengar. Okay, boleh. Alright. So tanpa just briefly introduce, boleh kenalkan sedikit diri, daripada klinik mana dan sebagainya, silakan. Okay, nama saya Dr. Faiza Abu Bakar daripada klinik Uzma. Okay, klinik Uzma ni klinik Uzma lah yang dibina adalah klinik Uzma. Asalnya saya daripada Bangi. Dah berkahwin, 4 orang anak. Saya dekat klinik Uzma ni ada partner bersama 3 orang. Dan yang lagi satu, suami saya pun bekerja sekali dengan klinik Uzma lah. Oh, okey. Klinik Uzma dia buka bila? Klinik Uzma 2014 Disember, tapi start beroperasi April 2015. 2015. So sekarang ni sudah 9 years. Dah nak 10 dekad lah. Dah 1 dekad. satu dekad. Alright. Okay. Klinik Uzma berada di? Kelana Jaya. Kelana Jaya. Okay. Kelana Jaya. So, what does Uzma stand for? Okay, Uzma macam ni kita dapat nama Uzma ni, root word dia Azim. Azim, okay. Azim ni agung Okay. So cari tukar-tukar jadilah Uzma. Pendek dan senang nak sebut. Kita orang ambil lah. Ada tak klinik yang Uzma? Yang terbaik kot, yang terbaik. Ada tak klinik Uzma lain? Ke ada memang Oil and Gas Uzma. Oil and Gas Uzma. Tapi dalam klinik adakah? Tak ada Tak ada. So kalau diorang Google Uzma, satu Uzma je lah. Betul. Alright. So klinik Uzma is normal GP atau ada specialty yang lain daripada GP yang lain? Tak ada. Dia normal GP. Okay. Tapi dia one stop center. So banyak servis lah yang kami ada. Scan ada, X-ray ada, sakit tuan ada, sakit puan ada, vaccination ada, physio ada. So dia one stop center. Dia 2 lot, so dia besar sikit. 23 hours. 23 hours. So kita offer pelbagai servis. Okay. Itu yang kelainan dia sikit lah. So tadi sebelum start podcast saya tanya kenapa 23 jam bukan 24 jam, saya akan ada pantang. Tapi rupanya 1 jam itu digunakan untuk pembersihan. Betul, pagi-pagi tu. Alright. Sebab minggu lepas, dua episod sebelum ni kita ada bawa seorang rakan, dia fungsi Cina. Cina tak boleh nombor 4. So dia 2023A. Dia tak ada nombor 4. Bukan Saya ingatkan sebab ada pantang juga. Okay. So tapi yang uniknya sedikit, kalau tuan-tuan tengok, saya dapati bahawa semua partner, kita ada 3 partner dalam Uzma, semuanya wanita. Tak. Tak ada? Tak. Okay. Ada seorang lelaki. Seorang lelaki. Partner saya ada 3 orang. Okay. Yang uniknya, tiga-tiga daripada graduasi Ireland. Universiti yang sama? 2 yang sama, kira root dia daripada Penang Medical College, tapi kami twinning. So satu tu University College Dublin, lagi 2 tu Royal College Surgeons Ireland. So tiga-tiga daripada college mate lah, kiranya college mate. Seorang lelaki, 2 perempuan. So okay, let's just stay. Masa kita start pada awal, masa awal start,
Klinik Uzma pada April 2015 masa kita buka di Kelana Jaya. So apakah antara cabaran awal masa pembukaan tersebut? Tak ada passion lah. Tak ada passion kan. Kita orang ni okay, first 3 orang partner. Okay. 3 ni ada soalan lain ke yang okay, 3 orang partner ni 3 doktor kan yang reti buat bisnes. Okay. Memang reti merawat je lah. Okay, so kami ni tak pandai bisnes. Saya asalnya sleeping partner. Okay. Yang 2 ni yang menjaga Aktif klinik. lah, ya? Yang aktif. Saya jaga waktu malam je. Every other day sahaja. Oh, okay. So asal tu awal tu kami semua tak tiba bisnes. Macam mana nak dapat passion? Macam mana nak dalam arti kata lain macam mana nak dapat klien? Tak ada yang siapa yang reti. Menunggu je lah. So hari-hari tunggu ada passion tak datang. Ada passion tak datang. The worst case scenario, I'm just saying lah kan, sebab ramai orang bila ramai yang kat luar sana, oh kau nampak GPO ni kaya ni, millionaire lah. Tak ada lah begitu. So dia tak nampak. So masa awal tak ada patient. Apa yang worst case scenario, pernah tak ada hari yang tak ada orang langsung? Memang ada awal-awal tu. Saya rasa sampai 6 bulan kot. Awal tak ada? Masa tak dapat panel, tak dapat apa? 2, tak ada. Mouth of food je. Sebab sebelah klinik tu ada satu gerai makan. Kedai makan tu kalau tahu di stall corner, Instagram tahu. Dia banyak siarkan live bola. Dia so satu, saya tahu satu tim yang tak berapa bagus sangat tu. So dia orang suka, so ramai orang melepak dan makan dekat situ. So kita orang dapat limpahan daripada mereka. Tengok ada tu, ada datang klinik, time tu lah. So saya dapat rasa kan masa dia tengok bola kalah, dia terus sakit dada dan terus buat pemeriksaan doktor lah kan. Okay, alright. So the first 6 months, okay. So kita patah balik sedikit. So masa nak buka klinik tu, adakah membuka klinik tu modalnya besar? Modal tak besar sangat. Kalau small dia punya start renovation tu very minimal, very tak estetik, tak tinggi, tak berapa nak biasalah simple. So modal dia tak besar sangat. So semua partners chip in lah. Lepas tu kami cari lot yang kecil, yang rental pun tak berapa nak besar lah. So memang kecil lah klinik tu. Alright, so kita kembali balik masa mula start. So the first 6 month hurdle tu tak ada klien lah. Tak ada. So macam mana, how you actually overcome that? Macam mana tiba-tiba lonjakan paradigma itu berlaku? So lepas berapa lama? Saya rasa lepas tahun depannya tu pun. Setahun lah? You have to sustain sendiri? Kita orang ambil loan PNB. Okay. Adalah ambil loan PNB lah, financing semua tu kan. Tapi asalnya yang doktor ni semua tak dapat gaji lah. Kira doktor adalah owner. Yes. Owner tak dapat gaji. So apa yang kami lepaskan dulu adalah overhead dia adalah utilities, gaji staff. Asal dapat lepas tu okey dah. So bertahan lah saya rasa sampai setahun lebih macam tu. Slowly baru doktor ambil gaji. Owner ambil gaji. Sampai 4 tahun saya rasa. Dia bukan sekejap. Oh, so the journey tu is a long journey lah. Marathon lah kiranya. So kalau ramai orang GP yang kat luar yang tak tahan, dia tutup lah. Orang akan tutup lah. Tapi time tu sebab kita orang tak ada advice daripada business punya. Tak ada mentor yang betul dalam perniagaan. Langsung kita orang tak buat apa-apa lah. Menunggu. Memang tak ada apa-apa lah. Alright, tapi adakah tidak dibenarkan untuk advertise dalam perubatan? Dalam perubatan kita tak boleh nak, kita ada dalam bahagian kawalan farmasi tak silap saya. Dia ada, kita kena kalau contoh banner, advertisement apa-apa yang perlu disiarkan perlu mendapat kelulusan. So tu hurdle jugalah. Nak dapat kelulusan tu susah lah juga. Dan every time nak post something you need to have that approval. So agak susah lah juga. So apa-apa advertisement kena dapat approval baru boleh buat. So kalau billboard tu kalau tengok memang ada approval daripada KKM dan apa yang di-advertise hanyalah macam servis je kot saya rasa. Kita tak boleh advertise banyak benda. Adalah guideline dia. Alright. So katalah 4 tahun. So along the way dalam masa 4 tahun tu pernah tak terfikir no lah, nak berhenti? Tak ada kot. Macam bertahan je. Apa yang menyebabkan anda bertahan? Apa ya? Dah buat kau tak aku nak kerja apa? Aku dah berhenti kerja. Pencin. Aku ni je lah kerja aku ada. So you have no choice? Doktor tak ada tiba kerja lain ceritanya. Dia jadi doktor je.
Lebih kurang lah. Alright, good. Alright. Masa dah buat PKP hit. Adakah PKP kesan, apakah pada awal PKP akan dia memberi kesan yang kuat kepada Uzma Klinik? Masa tu PKP saya rasa semua business affected. Okay, masa PKP hit, masa 2020 March. Okay, kita orang daripada satu unit kecil, maksudnya ada satu bilik consultation, satu bilik treatment. Ada 2 bilik je. So along the way patient pick up semua, patient dah makin ramai, kami expand. So the current clinic sekarang. So kami expand tu memang expand very big lah juga. So masa expand tu it was 2019. Okay, kita orang buka 2015, expand 2019. Itulah selama tu lah kita orang struggle tu. So 2019 tu kita orang expand tu, so overhead jadi besar lah. Doctors pun ramai. Tapi the reason why you expand because dah start ramai klien lah. Betul. Masa tu dah fikir dah pandai sikit buat bisnes. Dah pandai lah sikit. So pandai itu sebab you went for a course ataupun over experience? Over experience. So lambat lah sikit. Berapa tahun tu? 4 tahun lah. 4 tahun, 5 tahun lah. 4 tahun tu. So lambat sikit. So siapa yang kat luar tu kena cepat. Jangan tunggu, memang bazir masa lah. So after that you expand? Expand. So expand, bila expand overhead pun jadi, saya rasa jadi double lah. Bukan double. Saya rasa jadi 4 kali ganda. Wow. Contoh, kita orang punya utility sewa 3,000 jadi 11,000. Okay. 3 kali ganda lah lebih kurang. Doctors daripada hiring daripada 2 orang, owner je. So masa dekat yang buka klinik baru tu dah jadi 5 doktor. And membayar gaji. So waktu tu akhir tahun 2019 Oktober kita orang start operasi. Satu klinik ni nak operasi dia kena dapat kelulusan KKM lah whatever. So dah dapat borang B tu, dah dapat lulus KKM bagi operasi. So masa tu Oktober 2019. Hasil dah nak naik lah ni. Oktober, November 2019 Disember, Januari peak masa tu. Bukanlah peak, dia macam cantik lah. Dia tengah on track lah masa tu. Tiba Februari dah start dengar rakyat China tidak dibenarkan masuk ke Malaysia. Sebelum jadi benda tu, Disember tu ada outbreak influenza dulu. Betul, outbreak influenza. Masa tu dapatlah klien semua influenza cucuk kita buat. So influenza tu benda yang baik lah, bisa naik juga lah kan. Tiba Januari 2020 COVID, kita dah start dengar pasal COVID. Tiba March lockdown terus, full lockdown. Semua orang tak boleh keluar. So semua lah ni affected. Saya rasa semua business affected. Cuma beza sikit, kesihatan diberi kelonggaran untuk keluar. Tapi kalau keluar tapi semua dekat rumah, tak ada bisnes juga. Yes, betul. So bayangkan masa tu tengah overhead tengah tinggi tu, gaji doktor 5 orang. Bayangkan gaji doktor lah. Gaji doktor, sewa, gaji kaki tangan lagi dan segalanya. Tiba lockdown. So 3, 4, 5, 6 lockdown, klinik Uzma masih beroperasi tapi tak ada klien. Ada. Sikit lah. So dia macam kembali kepada macam mana kita bermula dahulu lah kan. Tapi lebih besar dia punya tanggungan lebih besar. So then, macam mana you revive balik daripada COVID? Time tu memang hari-hari tengok duit baki. Baki dalam bank. Siapa yang jaga account tu dia macam tak ada duit lah, tinggal 1,000. Macam nak bayar gaji kan. Lepas tu adalah ambil duit sikit, saving sikit, top up lah business. Saya rasa siapa-siapa yang business owner dia tahu benda ni. Dia akan ambil korek dia sikit mana-mana. Terpaksa lah. Terpaksa. Tapi masa tu ni politik, prihatin. Ada prihatin. So prihatin sangat membantu. So prihatin ni diberi kepada program prihatin. Betul. Prihatin yang diberi, dia ambil duit khazanah. Saya tak tahulah duit tu datang dari mana-mana. Tapi diberi kepada usahawan-usahawan. Siapa yang staff dia berdaftar ke WSP, so layak untuk dapat half of daripada gaji, salary. Betul. So separuh dibayar oleh Uzma, separuh dibayar oleh prihatin. Betul. Siapa yang ada perkeso. Betul. Alright. So membantu, sangat membantu. So masa PKP punya period time, ada tak mana-mana pekerja di retrench, dikeluarkan? Tak. Wah, good. Kau simpan semua. Sampai hari ni ya? Sampai hari ni. Doktor-doktor pun jalan gaji. Tapi time tu adalah kita orang pergi outreach. Kita ada. Time tu siapa nak keluar negara, siapa nak masuk. Sebab orang bisnes semua affected. Betul. So yang mana nak masuk, yang mana nak keluar semua memerlukan COVID testing. Time tu kita orang keluar lah. Kita memang cari klien. Semua aktif market untuk buat test.
time tu belum masuk bulan Jun macam tu kot. Baru 3 bulan lockdown lah masa awal. Kan dia stop je kan. Lepas tu nanti dia hit balik COVID tu. Akhir tahun tu, tahun 2021 paling teruk. Lagi teruk ramai orang meninggal tu. So lepas so masa zaman awal PKP awal, the first 3-6 months, the only thing yang menyebabkan Klinik Uzma sustain is just because that prihatin punya. Prihatin, lepas tu ada kami ke buat outreach sikit. So outreach tu boleh cover sedikit. Cover sikit. Bare minimum lah, minimum. So bila yang turn around tu berlaku? Saya rasa masa start numbers of COVID cases turun, kerajaan bagi keluar sikit kan? Yes, keluar, pelepasan sikit demi sikit pembukaan. So masa Oktober, akhir tahun tu start ramai orang buat COVID testing. So COVID testing itu sebenarnya yang naikkan. Yes, dia naikkan balik. Dia naikkan balik, sale memang berganda juga. Saya rasa semua yang klinik yang offer lab, semua yang offer pasal COVID punya benda, semua naik. So masa tu yang test PCR 300 lebih tu lah kan? Yang kena masuk kat hidung. Aduh sakitnya. Tapi nak macam sekali, betul ke dia kata kalau masuk tak sakit namanya swab tu tak betul? Dia kena sakit sikit baru. Dia sampai kita punya dinding belakang tu. So bila kena benda tu dia ada sensation tu. Sensation tu buat sakit. So masa tu lah PCR yang buat kena tunggu berapa? 2 hari, 24 hours kan? Betul. So that testing tu lah yang menaikkan balik. Yes, menaikkan balik, nak stabilkan balik. Stabilkan balik lah. So alhamdulillah today dengan after all this hurdle obstacle yang lalu, Uzma hari ni dah ada 2 branch. Lepas tu kita juga ada satu lagi network yang baru, satu branch yang baru fisioterapi juga, betul? Fisio ada juga, Fisio Uzma, kita panggil Fisio Uzma untuk fisioterapi lah. So macam mana Fisio Uzma tu tiba-tiba tercetus idea? Kami dapat bukanlah kami dapat, ada patients kami pelbagai. So bila pelbagai patient ni kita nak cater, kalau boleh dia jadi one stop. Tak nak patient pergi ke sana ke sini ke sana, dia tak settle. So patient pun penat nak ke sana nak pergi sini. So a few of our patients yang banyak sakit lutut. Sakit lutut, budak-budak nak chest percussion lah apa. So apa kata kita buat sendiri je lah. So tu kami buatlah physio center kami sendiri. Tapi mungkin something that is obvious to you, tapi bukan untuk orang lain. Contoh saya bagi contoh. Mungkin ramai yang tak tahu kat luar that you are not supposed to change doctors sepatutnya, betul? Macam mana? You tak sepatutnya tukar doktor. You patutnya ada satu personal doctor. Ramai yang dekat Malaysia mungkin tak berapa aware. Betul. Kenapa? Boleh terangkan why you need only one? Kalau kat overseas lah, overseas dia memang suka GP doktor dia, sebab GP doktor ni dia tahu more or less semua history daripada kalau daripada kecil mak tu dah bawa daripada kecil punya history sampailah ke tua. Doktor tu pun mungkin dah nak pencen tapi dia masih ada. Still dia cater the same family, the same group, tahu apa. Tapi it's private and confidential lah. Apa-apa yang daripada family tu hadapi, kita tak ada nak leak out pun. So we are professional lah kan. Tapi kita tahu masalah dia orang. Kita tahu dia allergic apa, kita tahu dia dah undergo surgery apa, bersalin macam mana. Macam tu lah. So stick to one doctor. Tapi doktor ni pun perlu tahu limitation dia. Kalau dia perlu refer dan dia perlu second opinion, dia akan bagi. So that is a good doctor lah. Kita tak adalah nak tahan dia seorang buat ikut apa kita nak je, tak. Dia macam kereta lah tuan-tuan. Macam kita ada satu kereta, kita hantar kepada mekanik yang sama. So mekanik tu kenal kereta kita lah kan. Dia tahu apa perangai, sama juga dengan manusia. Tapi benda ni tak, sebab saya kata ramai yang Malaysian tak aware of this. Diorang akan tukar-tukar klinik lah. Yang mana yang dekat atau dalam konteks kerja private, I hope this is not controversial. Dia kata apa? Mana klinik yang senang dapat MC lah kot. So tak boleh lah kan, patut stick to one doctor, dia you ada file kat situ terus lah. Betul lah. Okay, so now let's just go. Apakah sebenarnya cabaran untuk GP di Malaysia in general? Sekarang tengah banyak sangat klinik buka macam tumbuh cendawan, mushroom. Sebabnya dekat government side tengah tak ada position untuk dapat penjawatan tetap. Jadi doktor-doktor muda ni dia more or less dia tak ada choice sangat. Either you perform well at government side, ada juga yang perform well tapi still tak dapat position pun ada banyak hurdle dia orang.
So they have no other choice but to leave the government sector and go private lah. So lambakan GP. Yes, tapi nak go private, you cannot go to hospitals. You are not well experienced yet. Doctors ni memang memerlukan training, memerlukan experience untuk nak dapat skill. So diorang tak ada choice. So apa choice yang dia nampak adalah either do locums at clinics atau I build my own clinic lah. So yang klinik Elmina kami yang branch baru ni ada 8 klinik. Berhampiran. Masa kita buka tu nak renovate. How you decide? Kosong kan? Masa kita nak buka kosong. Adalah agak macam okay, ada kot 4. Bila start renovate macam tu naik lalas 8. So I think diorang yang lain pun sama tak? Mungkin tak ada apa-apa kot. Yes. Yang 24 jam ada 4. 24 jam. So orang memang shopping klinik lah. Pilih lah mana. So itu memang cabaran lah kalau tak tahan. So the supply more dari demand lah. Betul. Tu kalau nak katakan lebih banyak lagi, lepas tu ada klinik kesihatan lagi dan sebagainya, so the choice is tapi kita ada panel lah kan semuanya. Ada panel and kita kena buat something yang extra sikit lah. Nak tarik customer tu kena experience doctors, service banyak, service to offer banyak. Ada scan, ada x-ray, datang lah. Ada vaksin, ada ubat. So cabaran pertama sebagai GP adalah apabila lambakan yang kedua. Betul. So now adakah harga tu ditetapkan oleh siapa? Harga. Okay, adakah mainan harga berlaku dalam industri? Okay, harga ni sebenarnya kalau untuk umum lah patutnya kita ada jadual kita. Jadual harga, contoh harga consultation. Ni ditetapkan oleh KKM. Oh, okey. Dan ada guideline lah. Ada ATA, yes. Oh, okey. Ada ATA yang tak di-revise daripada sekian lamanya. Harga lama inilah harganya sampailah sekarang. Harga yang sama. Bila minta revise, tak nak. So saya boleh katakan harga tu rendah lah kan? Rendah. Tapi kita orang pergi klinik kita komplain mahal. Tapi dia kata tapi ubat pula, ubat tak ada. Ubat kiranya services ada guide. Oh, okay. Untuk ubat ni tak ada guide. So ubat ni memang mainan jugalah. Sebab so, ada farmasi, bukan sahaja klinik lambakan, farmasi pun lambakan. Farmasi big chain pharmacies kan banyak kan. So dia orang pun main harga. Dia orang main harga sama, tapi business lah, tu business. Okay. Part of business. Kita kena pandai adjust lah. What's your comment about people di GP ni selalu sering kali dikeluarkan tomahan, diorang nak buat duit je. Diorang tak jaga pun klien, diorang nak jual MC je. So what is your personal comment on that? Kena datang Uzma dulu kot. Contoh, tak adalah. Dia bila berkait dengan benda tu lah. Doktor ni saya rasa dia ethical lah. Kita nak rawat orang kan. Bila kita nak rawat orang, kita kena bagi yang the best treatment, ikut guideline. Dan bukan, tak apalah, kita ambil lah darah list-list ni. Itu unethical lah bagi saya. Padahal tak ada kaitan dengan sakit orang tu. So just nak claim. Just nak claim atau just nak ambil duit daripada orang. Just kita main hantar semua blood test yang ada. Walaupun dia tak perlu kan? Walaupun dia tak perlu kan, tapi ethically-nya not apa, dari segi etika saya rasa tak boleh etika. Lepas tu at the same time bila kita tengok patient, kita rasa kesian juga. Patient pun kita nampak tak, kita nak charge banyak-banyak ni, saya rasa dia tak mampu nak bayar. So kita kita discuss dengan patient macam orang dewasa, boleh tak saya ambil ni, saya rasa perlu darah ni untuk saya tahu bla bla. Kena bagi tahu ni test ni mahal. Nak buat tak? Saya perlu tahu test ni betul ke tak, macam tu. Pernah tak datang dari situasi di mana patient datang ataupun pelanggan ni datang, waktu dia tak ada duit nak bayar? Ada. So macam mana? So tu kita tubuhkan pula amal uzma. Oh. So amal uzma ni ada satu pertubuhan amal uzma. Adalah collection sikit duit. So mana yang tak mampu nak bayar, kami ambil duit daripada situ bayar untuk patient. Tapi kena layak lah. Tak adalah yang datang-datang macam so kita amal uzma tu tidak diberitahu kecuali mereka yang perlu tahu sajalah. Staff tahulah, staff tahu. Top management memang tahulah. So bila mereka datang, mereka nak dapatkan rawatan tapi tak cukup duit, so amal uzma akan top up. Yes.
Good. Not bad, not bad. Good. Right, sebelum kita pergi ke segmen last before. Alright, antara cabaran nak buka mana-mana perniagaan is just to get the right partners. Betul. Partner ni antara benda yang cabaran. So instead of 3 ni sebab diorang satu college, macam mana you pilih partner ni? Macam nak pilih partner. Macam mana you start pilih? Macam mana you tahu 3 ni this is the my right partner to start this business with? Soalan sebab semua orang jaga ni salah pilih partner Jam. Betul Jam. Kita istiharah lah dulu. Kira satu benda penting lah tu. So penting. So memang minta doa. Partner tu memang yang sama wavelength. Kadang-kadang brain thinking lain tau. Dia ni thinking macam ni, kita thinking je, it's okay. As long as kita complement each other, visi misi sama, visi misi mesti kena sama. Dan saya rasa okey lah untuk nak dapatkan dia as a partner. Tapi untuk main tangkap muat je as a partner, saya rasa susah. Kena lama dengan orang tu, tengok dia dulu macam mana, then kita try JV. Kita try bincang untuk jadikan partner. So ada tak projek-projek lain sebelum benda ni berlaku ataupun that was your first JV jadi partner? First lah kan. Memang tahu dulu member je lah kan. Ada program-program lain kan. Sebab kadang-kadang rakan ni bila tak ada duit tak ada masalah. Bila dah start duit, problem datang. So okay, so that's one. Two, on equal shares, do you guys agree on equality? Macam mana pembagian share selalunya kalau dalam partnership? Partnership tak boleh equal share kan. Tak boleh kan? Tak boleh. Someone have to be dominant lah lebih. Dari segi on paper, black and white, share duit, dari segi duit share share tu lah. Tak boleh sama, mesti tak boleh sama. Dia ada guideline dia lah, kena 70-30, adalah yang cakap 60-40. Tapi dari segi working at the back, kena equal lah. Kena equal. Right. So ini penting, just for the listener, viewers yang dengar nak start berniaga, most of us bila kita nak buat partnership, kita agree on 50-50. Jangan. Itu biggest mistake. So I hope that dengan penjelasan Dr. Faiza ni jelas lah semua orang kan. There's no equal. Sebab bila kita buat 50-50, keputusan tak dapat buat pun. Yes. Kan? Betul. Pertama. Yang kedua, saya pernah dikongsi oleh seorang usahawan yang berjaya. Dia kata, if you feel 50-50 tu adil daripada awal, tapi later along the way you akan kata macam, no lah, I was supposed to get 70, bukan 50. So somehow you akan try dapat 20 tu dengan cara lain. Yang tak berapa etika lah sebab you rasa you supposed to get more. Itu jadi. So pada awal kepada semua nak berniaga, everything betul yang saya kata tadi, kena black and white. Nombor satu, that is not equal lah, 60 ke 40, 70. Tapi it shouldn't be 50-50 lah. Betul, clear cut kena buat. Kena clear cut buat walaupun kawan dengan kawan, clear cut buat perjanjian tu state dalam kontrak lah, apa benda semualah, agreement semualah. Betul. Sebab kita buat kontrak tu bukan waktu kita tengah happy, takut waktu kita tengah bergaduh, benda tu dah sebenarnya. Yes. Dah tak boleh patah balik dah time tu. Betul. Alright. So kita berhenti dahulu untuk part segmen pertama, kita jumpa kembali untuk segmen yang kedua. Hai, kita kembali ke part kedua, segmen kedua. Tadi kita dah tanya pasal Uzma, tapi kali ni kita nak lebih dalam nak kenal Dr. Faiza. Okey. Mungkin yang menonton nak jadi doktor tapi tak tahu. So, daripada kita belajar pada orang lain, kita belajar daripada journey Faiza sendiri. So, selepas habis tingkatan 3, kena ambil keputusan dulu masuk science stream, betul? Kan? Okay, betul kan? Journey start from there lah kan? Okay. Untuk menjadi doktor, journey start untuk ambil science stream tingkatan 4. Alright. Seterusnya. Okey. Saya sekolah asrama penuh. Okay. So memang science stream je lah. Okay. So tak ada pilihan. Kalau ada pilihan pun ada satu kelas dia ambil account. Okay. Itu sekolah saya lah. So itu macam tak ada choice sangat lah. So keputusan tu bila SPM. Lepas dapat SPM results tu nak jadi apa? Matrix kan? Matrix. Dia ada matrix, dia ada A-level lah yang luar, program luar negara lah, apa benda semua tu. So itu berdasarkan keputusan kita lah. Okay. So waktu tu keputusan okey. Okay. Tak adalah yang okey gila, okey. So okey ni membuatkan saya punya minat tak kepada bidang doktor saya. Saya lebih suka pada fizik, maths macam tu. Nak jadi engineer lah kononnya. Mak tak bagi. Tapi suami engineer lah.
Okay. Dapat suami engineer. Okay. Tapi tak kerja engineer. So mak suruh jadi doktor. Okay. Kiranya mak suruh lah ni. So antara adik-beradik you the only doctor? Okay. Saya ada beradik 4. Saya seorang perempuan. Oh. 3 lelaki. 3 lelaki ni semua dekil. Kira saya paling baik lah, walaupun tak berapa baik, dia paling baik lah. Dia mak cakap jadi doktor, okey jadi doktor. Macam tu lah. Score exam, okey score exam. Macam tu lah, lebih kurang dengar cakap mak. So dapatlah, alhamdulillah dapatlah apa yang diminta itu. So lepas tu dia masuk matrix A-level. So dapat GPA, dapat A-level untuk buat program negara, twinning program. Okay. Twinning program maksudnya 2 tahun setengah dekat luar negara, 2 tahun setengah praktikal dekat Penang. So total 5 tahun pengajian? Betul, 5 tahun. So 2 tahun A-level, 5 tahun degree. Oh, okay. So 2 tahun setengah dekat Ireland, 2 tahun setengah dekat Penang Medical College. So bila dah habis tempoh 5 tahun graduasi, houseman. Houseman. Berapa lama houseman? Houseman 2 tahun. 2 tahun houseman. Ada 6 rotation. Okay. 1 rotation 4 bulan. So 4 darab 6, 24. So 2 tahun lah. So kena complete 6 rotation. Kena. Kalau tak complete 1, dia akan extend. Kalau doktor rasa budak ni tak competent enough, you have to extend the rotation. Rotation department tu lah kan? Ya, betul. So habis 2 tahun. Lepas tu kalau tak habis kena drag sikit lah. Betul. Ikutlah. So you memang on time lah? Oh, saya beranak 2 kali masa houseman. Okay. Masuk mengandung, keluar pun mengandung. So orang tengok kat hospital, doktor ni memang asyik mengandung je. Itu nurse MA cakap macam tu lah. Alright, okay. Cabaran juga Yelah betul, lepas habis belajar tu lah time baik untuk kahwin lah kan? Lepas dah habis belajar. Tak sempat nak kerja, kahwin dulu. Okay, alright. So lepas houseman 2 tahun, baru jadi medical officer. So bila jadi medical officer, kita akan ditempatkan distrik lah. Kita panggil distrik posting. So kita akan ditempatkan mengikut keperluan waktu tu. Apa yang kita minta tak semestinya dapat. Mungkin saya tak ada interest dalam bidang ni, tapi keperluan untuk bidang ni dah tak ada. Keperluan bidang ni yang perlu. So dia akan letak kita kat situ. Contoh kalau you nak masuk surgery tapi masa tu yang ada kosong auto, masuk ortopedik lah. Yes. Dan ikut kawasan. Keperluan waktu tu dekat Sabah lebih banyak. Itu confirm sentiasa ada lah. Sabah, Sarawak confirm sentiasa. Tapi ini selalu jadi satu perbualan hangat lah kan. Bila first kali nak jadi MO je kena hantar Sabah, Sarawak. Sebab dia keperluan kat Sabah, Sarawak tu memang diperlukan. So orang tak nak pergi sana. So memang sentiasa diperlukan lah. Once kena deploy Sabah, Sarawak, at least dia letak 2 tahun dekat sana. Baru boleh minta balik. So houseman di mana, Dr. Faizah? So hospital Serdang. Oh dekat je lah. Dekat. So houseman saya pilih untuk dekat sebab masa tu saya dah tahu saya dah mengandung masa tu. Saya kira tapi dapat juga Rasulullah dah minta dan dapat lah. Dapat biasa. Jarang dapat ni. Kalau houseman biasa dapat. Saya okay. Lepas tu. Lepas tu MO? Lepas dah Klang Valley, siapa-siapa yang dalam Klang Valley ni dia kena keluar. Sebab dia nak bagi orang lain masuk dalam Klang Valley. Sebab Klang Valley ni macam center lah kan, banyak hospital, banyak disiplin. So saya pergi Kuantan. Hospital Kuantan? Hospital Kuantan. Klinik kesihatan. Klinik kesihatan. Alright. Okay, itulah. So pada mereka yang ni, houseman adalah wajib untuk semua, apa saja walaupun belajar kat mana. So 2 tahun pertama kemudian jadi MO. Betul. Okay, katakan dia nak further baru jadi specialist lah. Betul. Dan last kali consultant. Lepas subspecialty jadi consultant. Okay. Alright. Itu kita dah tahu. So sebelum tu dia jadi MO. Zaman masa tu adakah Faizah doktor kontrak ataupun permanent? Permanent. Zaman tu semua permanent saya rasa. Okay. Now, ni soalan dia. You are a permanent staff kerajaan yang dapat pencen, betul? Yang ditawarkan pelbagai. What made you decided nak keluar daripada kerajaan dan buka klinik sendiri? Okay, sebenarnya saya tak nak berhenti pun. Saya dah bila kita dah under SPA, under JPA lah kan, kita diberi pilihan untuk mencarut ataupun pilihan pencen. Betul. Career SP atau pilihan pencen. So saya memang sign pencen lah. Saya tak nak keluar kerajaan. Memang dah plan nak pencen dengan kerajaan lah. Saya memang nak setia dengan government, kerja ke government sebab mak saya memang government, ayah saya swasta. So saya nampak mak saya memang stabil je lah.
So saya samping chain. Tiba along the way kawan saya ajak, partner saya lah ni, Dr. Sarah. Sarah ajak buka klinik. Macam okay, jom buka klinik. Tapi dalam kita orang punya plan adalah saya silent partner, sleeping partner. So saya okay je lah nak sleeping partner kan, keluar duit apa benda semua. Walaupun bisnes tak apa-apa ke, itu je lah dalam otak saya still kerja dengan kerajaan. Okay, masa tu kami ada 3 orang partner. 1, 2, 3. Sarah, saya, lagi seorang. Okay. So along the way kan saya dah cerita tadi hurdle apa benda tu. Yang seorang yang ketiga ni tak tahan. Kan tak dapat gaji. So dia tak tahan, dia yang keluar dulu. So dia exit from the partnership. Yes, dia exit. So tinggallah 2 orang ketul ni. Saya still dengan kerajaan, Sarah seorang-seorang. Pula nak dijadikan cerita duduk mengandung waktu yang sama. Ya Allah. So is it advisable partner yang jangan dua-dua wanita? Itu susah sikit. Cabaran dia. So Sarah mengandung anak pertama. You and Sarah same age ke? Sama. Aduh. Sarah mengandung anak pertama, saya mengandung anak ketiga. So lebih kesian kat Sarah lah, the first baby dia. First experience dia. Tapi gap antara kita orang 1 bulan je. Dia mengandung dulu, sebulan kemudian baru saya. So kalau dia beranak, siapa nak jaga klinik? And you masa tu dengan kerajaan dah? Saya masih tengah kerajaan ni. Okay. So macam, alamak aku nak buat apa ni? So indirectly was just keputusan yang terpaksa dibuat lah. Bukan dengan ad hoc buat. We regret? Tak, okey je. Saya memang saya buat istiharah. Apa-apa yang keputusan besar saya buat istiharah. Istiharah kata okey lah. Ikut gut feeling kita, okey. Dia tak adalah istiharah ni kita nampak clear cut tanda tu, tak. Kita rasa sejalan tu kita akan pergi, kita. How long you do istiharah? Untuk satu apa-apa saja. Kalau dah yang macam tu ad hoc sangat, kejap je lah. Tapi kalau normal ini ada perkara-perkara lain? Kejap juga Dia akan dapat lah. Tak ada, kita minta lah, minta Allah. Alright, okay, dah keluar kita. Sepanjang career sebagai GP lah, sebagai pengusaha, sebagai ahli perniagaan, kejayaan paling manis. Kejayaan paling manis. Okay, kira tak adalah macam ada 2 kot saya rasa. Okay, bila saya, Sarah, lepas tu along the way Fitri datang. Lepas tu along the way Kide suami saya pun bekerja sama sekali. Kide ya? Okay. So kami bekerja sama. At one point kami dapat satu pace yang mana kami dapat flexibility of the time lah. Orang cakap walaupun saya duduk Bangi, klinik saya dekat Kelantan Jaya. Jauh. Travel. Okay. Tapi at one point you will have the flexibility of time. Time tu kita akan saya rasa tu kenangan manis saya lah. Kami dapat benda tu dan kami dapatlah buat apa yang kami nak. Kiranya boleh dapat hantar anak, boleh lambat sikit pergi kerja, settlekan urusan apa yang kita nak pergi kelas agama, siapa nak pergi kelas apa-apa yang kita nak, semua kita boleh buat, settlekan. Tapi yang dari segi kerohanian lah. Dapat tu kejayaan yang rasanya takkan dapat lah sebalik. Alright? Saya rasa kalau saya kerja government, saya takkan dapat tu. Okay. Kalau saya kerja makan gaji, sampai ke sudah pun saya pasti ada bos yang atas saya yang saya tak boleh nak buat benda tu lah. Dari segi material, daripada projek, kami dapat buat PPV. PPV ni apa? Bagi vaksin masa COVID tu. Pusat pemberian vaksin. Yes. Kita orang dapat antara yang besar punya kapasiti jugalah. Which was 3,000 sehari. Uish, besar. So masa tu kita orang macam, bantailah letak nama. Ini memang betul-betul macam, tak apalah kita letak. Masa tu cari nak hantar exact kat mana. Tak tahu pusat pemberian vaksin. Masa awal-awal lagi. Masa kita orang tengok, assalam dapat. So kita dah nampak lah, dia orang yang Protect Health kan masa tu kan? Protect Health, betul. So kita nampak yang big players, dia dah start dapat job. Lepas tu macam, ini mesti ada job lagi ni. So nak try lah. Ramai, kompetitor ramai. So tapi kita letak nama Uzma. Saya rasa CEO Protect Health tu dia ingatkan Uzma Oil and Gas. Ada kaitan. Bagus, kadang-kadang nama tu ada keluar juga tu. Panggilan nama kadang-kadang main peranan. So dia pun bagi kita orang job yang besar. Ni besar tu, 3,000 sehari tu kira besar lah. Besar. So projek tu berapa lama? Daripada Julai sampai November. Julai, Oktober, Julai. Lama tu. Setiap hari 3,000. Betul. Vaksinis. So itu kejayaan manis
Untuk nak lift up, dia pergi level lain sikit lah. Dari segi sudut perniagaan dia pergi level lain sikit. Yes. So that is just the break lah Yes. The real break. Alright, good. Alhamdulillah. Okay, now kepada viewers yang dekat luar sana yang mungkin baru lepas habis XPM, yang baru nak menjadi, ada cita-cita lah untuk menjadi seorang doktor, apakah nasihat Dr. Faizah kepada? Jadi doktor. Ya. Jadi doktor. Atau yang tak tahu nak jadi apa ni kan? Macam saya lah tu. Mak cakap ni jadi ni, okey. Nak jadi doktor ni okey. Kena at the end of the day jadi doktor ni memang kena passionate. Kena jaga orang. Kita kena niat untuk nak bagi orang tu sihat, nak tolong orang tu, nak memang itulah niat sebenar nak jadi doktor lah. Tak ada yang lain. Itu memang kena deep down dalam apa sekalipun kita pergi kat mana, kita dah private ke, kita dah government ke, kita still niat tu kena ada untuk nak rawat orang. So, siapa yang nak jadi doktor, satu, dari segi pembelajaran kena ada. Wajib geliga, wajib bijak. Jangan cuba-cuba kalau agak-agak SPM kita macam tak berapa nak cantik, tapi saya passionate, saya nak jadi doktor. Jangan. Kena jujur lah. Kena. B lah Ya. Dia memerlukan satu bukan saya cakap career ataupun bidang lain tak memerlukan, tapi ni saya khas pada doktor je lah sebab saya dalam bidang ni. Dia memerlukan critical thinking, dia memerlukan penelaan yang banyak lah juga. Saya rasa kalau tak kita mistreat orang, mana boleh nak mistreat orang tak. At least kita jadi safe doctor. Untuk jadi safe doctor tu minimum kena ada certain minimum of intellectuality lah. Lepas tu passionate tu. Dua-dua ni ada, insyaAllah okey. Because ramai yang start tapi bukan ramai yang boleh complete lah kalau you tak ada all these two. Alright, good. Okay, now itu kepada mereka yang nak jadi doktor lah. Okay, now what your advice to the current doctor yang dah berkhidmat, yang mungkin kontrak, mungkin tak kontrak, mungkin permanent doktor pun lah. Tapi dia ada cita-cita nak buka klinik, nak buka GP, tapi something hold them back. Tak berani. So what your advice ataupun nasihat kepada mereka ni? Dia kalau ni dari segi business side lah kan ni. Ni business side, siapa nak pergi private. Okay, dia ada certain doctors yang dia nak pergi private tapi still under hospital. Tu pun boleh, tak ada masalah. Ini dari segi saya boleh cerita share daripada siapa yang nak jadi buka klinik, business owner, nak buat sendiri, go ahead kalau nak, tapi kena perseverance, resilient tu memang kena kuat. Kalau ada ilmu bisnes lagi bagus. Doktor yang bagus kena tetap ada. Kena jadi business person pun kena ada. Dua-dua kena ada lah. Doktor yang bagus, business person yang bagus. Good. Alhamdulillah. Hopefully siapa ada doktor-doktor yang nak buka klinik tapi takut teragak-agak. Try dululah. Try dulu local. Tengok, study. Tanya-tanya sikit. Perbelanjaan berapa. Ini apa semua tak tahu. Tiba-tiba jump into business. Tiba-tiba macam ni business. Aku tak dapat gaji rupanya. Tak ada passion rupanya. Terkejut sikit. Dia kata shock tu. Tanya-tanya je. Saya rasa all the GPs will openly akan share. Yes, kan? dia akan share. You need to have enough saving jugalah ya. Betul. Kalau tidak jangan terus jump. Takut nanti pergi. Tapi there's no right or wrong lah. You just try, tengoklah rezeki kita adalah. Betul, yakin dengan rezeki. Kan kena kuat. bagi. Yes, kalau dah memang ditentukan itulah. Okay, now Dr. Faizah tadi ada partner, betul? Betul. So semua ni boss lah. Semua bos. Semua bos kan, ada 3 bos. Ada banyak staff di bawah, betul? Cabaran sebagai seorang boss is very hard to get good staff. Cabaran seorang staff is very hard to get good boss. Betul tak? Sama-sama susah kan. So character you sebagai seorang boss, are you tough boss, seorang boss yang lenient, baik? Okay, saya boleh cakap saya ni seorang boss yang lenient lah kot. Saya rasa saya seorang yang lenient. Tak reti marah. Okay. Tak apa-apa nak reti marah. Itu personality kot. Itu saya rasa personality. Tapi bila perlu, saya perlulah jadi, kadang kita cakap bad cop, good cop. Ada certain time saya memang kena jadi bad cop. Maksudnya orang tu tak perform dan kita tak boleh nak naikkan dia ataupun sebab private ni memang ikut performance base. Saya kena justify kenapa awak tak boleh nak naik. Time tu kita jadi bad cop lah.
Kita cakap lah kita buat in a way orang rasa kita backup, tapi untuk orang tu develop, kita kena beritahu. Kalau tak, dia pun tak tahu, staff pun tak tahu, macam mana nak tahu. Tapi at the same time, at my side, saya kena bagi training, saya kena provide equipment cukup, apa benda, training kena cukup. Baru fair untuk saya cakap orang ni tak ni apa ke, macam itulah. Kita bagi dia peluang, kita train dia, kita bagi dia opportunity. Tapi dengan partner-partner, kadang orang ni jadi backup, kadang giliran saya pula tapi jadi backup. Tapi daripada segi karakter, are you guys the same character ke lain-lain? Lain-lain. Semua lain-lain. Tapi itulah mixing yang bagus lah kan? Betul. Kena faham partner, each partner macam mana, otak dia berbeza thinking. Kalau dah ada belajar green brain, red brain, kalau ada peluang lah belajar benda-benda tu. Supaya kita pun boleh anticipate orang ni dia punya cara otak dia berfikir macam mana. Contoh orang yang green brain ni dia cepat buat decision. Dia risk taker, dia cepat buat decision. Saya bukan green brain. Nilai, pandang, perhati. Tapi partner kita green brain. Baguslah. Kita compliment. So belajar benda-benda tu dia ngam lah. Good. Betul? Tapi itulah. Tapi antara benda yang semua yang nak start menjaga, the way to get to dapat partner yang penting, yang the right partner tu sebenarnya antara keputusan. Tapi untuk nak reach to that level, macam kita memang ngam. Kadang-kadang kita tak payah cakap apa, dia pun dah tahu keputusan kita okey, dia punya keputusan okey. Kita dah reach, okey, go. Itu nak reach to that level, it takes time lah. Bukan daripada awal setahun ni tak ada gaduh. Ni dah gaduh. At one point, okey, aku dah faham kau dah faham aku. Okey, aku tahu kau buat ni untuk for the best for the company. Kau pun buat untuk the best for the company. Then what's your advice kepada partner yang dekat luar yang sedang bergolak tapi dia tak dapat, they have not go through your stage kan? So dia masih tengah gaduh ni. So apa nak advice tu dia? Mungkin saya pun masih ada lah gaduh-gaduh tu, tapi dah small. Dia dah level tu dah beyond tu kan. Kena buka terang hati lah. Terang hati, jangan fikir dia buat apa yang dia buat. Sebab cara kita memang berbeza. Orang ni cara berbeza, cara saya berbeza. Macam kita kahwin, family ni berbeza, sama macam partner. So tapi kita tahu yang dia nak buat yang terbaik untuk company. So kena buka, terangkan hati yang cakap okay, dia memang nak buat untuk terbaik untuk company ni. Tapi cara dia berbeza. Cara dia beza. Cara dia macam ni nak macam mana. Tapi you nak buat terbaik tapi cara you macam ni lah. Yes. So siapa yang ada convincing lebih lah kot? Kita time tu lah kena bincang. Kena duduk discuss, jangan lama-lama, bincang sekejap. Take one point, kata sepakat, okay, kita dah capai satu kesepakat yang macam ni, inilah caranya. Kita hormat dengan decision yang kita dah buat dalam meeting tu. So kita follow lah. Janganlah tiba-tiba dah ni tak jadi, kita dah kata sepakat, kita dah jalan, tiba-tiba tak jadi. Keputusan tu tak okay. Janganlah yang member ni cakap, I told you so, kan aku dah cakap tak jadi. Tak boleh. Kita kena terang hati. Kita dah sama-sama bermesyuarat kan. Kita hormatlah mesyuarat yang entahlah. So masa tu mesyuarat tu kita tak ada dah elemen sabotage pula kan, sebab kita dah agree. Ya, tak boleh. Janganlah macam aku dah jahat aku nak buktikan apa yang kau cakap salah. Tak boleh kan. Tak boleh. Kena terang hati, kena sama-sama. Betul-betul agree at the end both partner nak jadikan dia maju lah kan. Siapa nak company lingkup? Tapi itulah, nak mencapai bukan semua senang lah partnership. Lama. Dan kita dan semua partner kena belajar untuk bermusyarat lah. Keputusan perlu dicapai. Alright, okay now. Kita, Alhamdulillah, Tania Uzma is about to reach 1 dekad. Hampir-hampir. Tahun depan nak betul? So what is your target dalam 10 tahun akan datang untuk Uzma? Soalan ni memang selalu ditanya kan. Tapi setiap kali jawab saya macam saya pun tak tahu nak. saya boleh sustain, kami boleh sustain company ni kalau ada kami akan sentiasa doa lah dia berkembang. Dia boleh sustain sampai ke generasi bawah-bawah tu. Itu harapan kami lah. Tapi cara tu macam mana saya pun tak berapa clear. Mungkin ada investor ke apa. Yang benda big tu kami tak go through lagi. Macam small company, SME yang memadai. Kalau dah staff cukup, nak go through the day, through the month, through the year, okay, itu pun dah memadai dah. So 10 tahun lagi saya tiba-tiba ada Hospital Uzma ke? Uzma Medical Center lah. Alright.
Kadang-kadang disebut-sebut. Yes, betul. Patient pun suka sebut. Oh ni tak ada tempat bersalin ke? Ni bukan hospital ya? So, kita macam bukan. Tapi kita aminkan je lah. Mana tahu along the way we go through for it, kita work for it ke apa ke, saya pun tak pasti. Sebab apa patient kata ni bukan buat bersalin sebab I guess boleh share antara kelebihan di Uzma dia ada yang scan baby 5D Itu memang saya rasa semua klinik dah ada. Tapi masa awal-awal dahulu. Sekarang ni dah orang dah beranak dekat klinik Uzma dah. Ya ke? Tahun lepas. Ni bukan sengaja beranak lah tak. Ni accident cases. Tahun lepas dua orang beranak kat klinik Uzma lah. So dia namakan anak ni Uzma? Tak. Dia. Tapi selalu kan bila beranak kat sini dia namakan. Jangan. Siapa namanya? Dr. Faiza. Klinik Uzma. Okay. Alright. Soalan terakhir sebelum kita habiskan podcast kali ini. If you can patah balik waktu dan jumpa the young Faiza ketika Faiza berusia 20 tahun. What would advice? Apakah advice atau nasihat yang Dr. Faiza akan berikan kepada the young Faiza? Okay. Asalnya kan saya cakap saya tak nak jadi doktor. Mak saya suruh. So bila keputusan tu kita dah buat, kita redha je dengan keputusan tu, lalui. Dia lebih mudah untuk kita lalui bila kita redha dengan satu perkara itulah. So tak adalah aku pergi kerja hari-hari, aku tak nak jadi doktor, aku tak nak jadi doktor. Forever kau tak nak jadi doktor, tapi kau jadi juga doktor. Tapi kau tak redha. Penat. Hati tu penat saya rasa. Hati tu penat untuk nak melalui satu benda tu kalau kita tak redha dengan benda tu. So redha lah benda tu daripada awal. Jangan tunggu-tunggu, redha je. Itulah jalan yang telah Allah berikan kat kita. Kita lalui dengan redanya. Itu je lah kot saya punya. Terima kasih, it's good. I think it is a good segment, sesi yang baik. Terima kasih. Atas perkongsian ini. So saya harap podcast kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.